Salam sejahtera. Hari ini kita akan masuk ke kertas percubaan PERLIS 2021. Kita lihat kepada soalan 1. Suraja menunjukkan susunan atom bagi kuprum tulen dan alloy Y. Ini alloy Y. Y ialah alloy bagi kuprum. Namakan atom X. So atom X, kita ada dua jenis alloy untuk kuprum. So kalau kita letak X tu sebagai katakan stannum, maka alloy tu akan jadi gangsa. Dan kalau kita letakkan X ni sebagai zinc, alloy yang terbentuk adalah alloy loyang. So kita boleh letak zinc, okey, ataupun kita boleh letak stannum untuk jawapan atom X. Baik, kita teruskan dengan soalan B. Soalan B, terangkan mengapa alloy Y itu lebih keras daripada logam tulen. Baik, oleh sebab dua maka kita kena terangkan dengan lebih detail. So yang pertama adalah katakan kita namakan atom tu atom zinc. So atom zinc ni mempunyai saiz yang berlainan. Okey, bila dia mempunyai saiz yang berlainan, apa yang berlaku adalah dia akan mengganggu susunan yang teratur. Susunan teratur atom kuprum. Okey, atom kuprum iaitu logam tulen. So bila kita katakan saiz dia berlainan dan mengganggu susunan teratur tu, so lapisan atom sekarang lapisan atom dengan zinc iaitu alloy untuk Y, dia tidak mudah tergelongsor. Tidak mudah tergelongsor apabila daya dikenakan. Okey, bila daya dikenakan, oleh sebab kita kata ada gangguan, maka tidak menggelongsor berbanding dengan kita kata atom kuprum tulen tu, kalau daya dikenakan dia akan bergelongsor dengan senang. So dia lebih lembut. Baik, kita terus ke soalan B. Diberikan kita peralatan makmal di sini yang dibuat daripada kaca. Komponen utama kaca, semua kaca, komponen utama dia adalah silikon dioksida ataupun kita namakan sebagai silika, SiO2. Baik, berikan satu sebab kenapa kaca borosilika adalah kaca yang paling sesuai digunakan sebagai peralatan makmal. So yang penting sekali adalah kita dapati bahawa kaca borosilika ni dia mempunyai pengembangan yang rendah. So dia tidak senang terletak bila kita kenakan suhu yang tinggi. Okey. So kita boleh katakan dia tahan suhu tinggi. Okey. Baik, kita teruskan. Soalan 2, diberikan kepada kita formula ARM bagi anion. Ini adalah anion dia. Ini panggil anion. Bulatkan bahagian anion yang larut dalam air. So untuk bahagian yang larut dalam air adalah bahagian hidrofilik. Bahagian hidrofilik ni adalah bahagian yang ini. So kita perlu bulatkan yang ini. Okey. Lepas tu namakan bahagian anion sabun yang larut dalam minyak. So bahagian anion yang larut dalam minyak adalah bahagian ini. Bahagian ni kita panggil sebagai hidrofobik. Dia fobia kepada air, so kita kata hidrofobik. Lepas tu soalan B menyatakan sejenis kosmetik yang guna nanoteknologi. Nanoteknologi ni adalah teknologi yang sangat seni. Okey. Nyatakan satu kelebihan menggunakan nanoteknologi dalam kosmetik. Okey, bermakna bahan ni sangat-sangat halus. So apa yang berlaku adalah kalau kita sapu pada kulit kita, sapuan itu akan lebih sekata. Lebih sekata meliputi kulit kita. Okey. So dia lebih mudah menembusi lapisan kulit. So agak sekata bila kita guna nanoteknologi.
Baik, kita teruskan kepada soalan bahagian 2. Merkuri digunakan meluas dalam produk kosmetik. Merkuri ini ada kesan mudarat dia. Nyatakan satu kesan sampingan penggunaan merkuri. So, biasanya kalau merkuri tu kalau kita masuk ke dalam organ kita, boleh menyebabkan kerosakan organ-organ dalam. So, contohnya buah pinggan. Okey, atau boleh menyebabkan kerosakan kepada sistem saraf. Kalau kita diserap dalam salur darah, ataupun kita ada ruam ataupun kerengsaan kulit. Okey, banyak kesan negatif daripada bahan kosmetik. Nyatakan satu aplikasi nanoteknologi dalam kehidupan selain daripada kosmetik. Banyak kegunaan dia. Okey, contoh dalam tenaga elektrik. Okey, solar cell boleh. Okey, dalam semiconductor memang kita guna semiconductor dalam bidang elektronik. Memang semua tu adalah nanoteknologi yang sangat-sangat kecil. Sekarang dah masuk ke tekstil pun kita guna nanoteknologi. Ada banyak contoh yang kita boleh guna nanoteknologi. Baik, kita pergi ke soalan 3. Soalan 3 menunjukkan bilangan proton, bilangan neutron. So, kita ada bilangan proton dan neutron untuk atom RST. Namakan atau nyatakan 3 zarah subatom. Sub tu adalah lebih kecil daripada atom. Atom ialah satu yang sangat kecil. Sub tu lebih kecil, benda yang membina atom. So, dalam atom kita ada proton, kita ada neutron dan kita ada elektron. So, 3 ni adalah yang kita namakan sebagai subatom. Baik, apa yang dimaksudkan dengan isotop? So, isotop ni kita perlu nyatakan dia adalah actually atom dia mungkin 1 atau 2 atau 3 atom daripada unsur yang sama. Okey, unsur dia adalah unsur yang sama. Kalau karbon. Okey, tapi atom-atom ni mempunyai, kita kata, bilangan proton yang sama, tetapi bilangan neutron yang berbeza. Okey, so bilangan proton yang sama, bilangan neutron yang berbeza. Okay, kalau kita nak ubah ni kepada number proton yang sama, di sini kita perlu tulis number nukleon yang berbeza. Pasangan dia mesti tepat. So, bilangan proton dengan bilangan neutron. Kalau number proton mesti pasang dengan number nukleon. So, bahagian 2, atom manakah merupakan isotop? Kita lihat proton yang sama, neutron yang berbeza. So, R dan S. Okey, R dan S. Nyatakan isotop yang digunakan untuk merawat penyakit kanser. So, biasanya kita guna kobalt. Yang ini kita kena hafal, kobalt 60. Kobalt 60 boleh digunakan untuk merawat kanser. Tuliskan susunan elektron bagi atom T. Atom T mempunyai 12 proton. Kalau 12 proton, dia juga mempunyai 12 elektron. So, susunan dia adalah 2.8.2. Dan apakah elektron valence bagi R? R ni kalau kita lihat bilangan proton dia 11. So, elektron dia juga 11 elektron. So, susunan dia adalah 281. Ini bukan jawapan. Dia nak elektron valence, kita tulis angka 1. Ini jawapan dia. Baik, kita terus ke soalan 4. Soalan 4 ialah menentukan formula empirik bagi kuprum 2 oksida. So, apa yang berlaku adalah kita ada kuprum oksida, CuO, dan kita hasilkan hidrogen kat sini. So, hidrogen akan menurunkan kuprum dan akan membentuk kuprum dan air di sini. So, kita ada salur kaca, jisim, kuprum oksida, ini kuprum.
So, apa yang dimaksudkan dengan formula empirik? Formula empirik, kalau kita nak mula takrifkan, kita kena cakap dia adalah formula kimia. Formula kimia, dan dia menunjukkan nisbah paling ringkas. Okay? Nisbah teringkas bagi bilangan atom setiap unsur. Atom setiap unsur dalam sebatian. Okey. Itu adalah formula empirik. Okey. So kita kena tulis pertama, bila formula dia adalah formula kimia dan dia menunjukkan nisbah teringkas bilangan atom setiap unsur dalam satu sebatian. Baik, berdasarkan gadah di atas, hitung jisim bagi kuprum. Kalau kuprum, kita kena ambil 40.25 tolak 32.25. So kalau kita tolak, kita akan dapat 8 gram. Okey, 8.00 gram. Dan jisim oksigen, kita ambil 42.25 tolak dengan 40.25. So kita akan dapat 2 gram. Okey, hitung nisbah mol bagi atom kuprum kepada atom oksigen. So nisbah mol ni kita mula-mula tuliskan kuprum, oksigen. Lepas tu kuprum ni kita ada 8 gram dan ini adalah 2 gram. So kita tukar kepada mol. 8 bahagi 64, yang ini 2 bahagi 16, JR setiap masing-masing. Ini dapat 0.125, ini 0.125. So nisbah antara untuk atom kuprum kepada atom zinc adalah 1:1. So tentukan formula empirik. Oleh sebab nisbah dia 1:1, maka dia adalah Cu1O1. Kita tak perlu tulis 1, angka 1 tu. Okey, kita teruskan. Nyatakan bagaimana menentukan bahawa tindak balas yang berlaku antara kuprum oksida dan hidrogen telah lengkap. Okey, kalau kita lihat kepada eksperimen ni, untuk lihat cara pemerhatian tidak boleh menentukan sama ada dia lengkap atau tidak. So kita kena buat proses ni. Proses kita kata pemanasan, penimbangan. Kita ada penyejukan dulu, penyejukan dan penimbangan. Okey, so kita panaskan untuk tindak balas berlaku. Lepas tu kita sejuk, kita timbang sehingga kita dapat jisim tetap. Sehingga jisim tetap diperolehi. Maka kalau jisim tetap, maka tindak balas telah lengkap. Baik, kita pergi ke soalan 5. Soalan 5 ialah soalan yang menentukan carta aliran sebatian P. Okey, sebatian P ni adalah etanol. Tukar kepada sebatian Q dan sebatian R. Okey, kita lihat kepada soalan. Apabila air bromin ditambah kepada sebatian R, warna perang akan dinyawarnakan. Namakan sebatian R. So sebatian P ni, etanol ini, kalau dipanaskan melalui porcelain chips ataupun sepihan porcelain, proses pengdehidratan ataupun tolak molekul air akan berlaku. So kalau C2H5OH, kalau kita keluarkan molekul air H2O, apa yang tinggal adalah C2H4. Okey, air dikeluarkan. So kita mesti namakan molekul ini adalah molekul etena. Okey. Dan untuk lukis formula untuk sebatian R ini, etena ada 2 karbon. Tena tu ada satu ikatan kan, ada 2, dan ada 2 hidrogen setiap atom karbon. So ada 4 di situ. Okey. Baik, apabila campuran sebatian P, reagen X dan asid sulfurik dipanaskan secara perlahan
dia menghasilkan sebatian Q. Sebatian Q menukar kertas litmus biru kepada merah, bermakna sebatian Q ini adalah asid. Dan kalau kita lihat kepada persamaan ni, ini kalau kita gunakan ejen pengoksidan, alkohol akan tukar kepada asid karboksilik. Okey, asid karboksilik. Asid karboksilik di sini adalah asid etanoik. Okey, daripada etanol akan tukar kepada asid etanoik. So, apa yang dikehendaki oleh soalan, nyatakan reagent X. So, reagent X adalah ejen pengoksidaan. So, kita boleh guna sama ada kalium dikromat 6 berasid. Okey. Atau kita boleh guna kalium manganat 7 berasid. Okey, mana-mana diterima, tulis satu saja. So, nyatakan perubahan warna yang berlaku kalau kita guna kalium dikromat 6 berasid, dia akan bertukar daripada warna jingga ke hijau. Okey. Kita perlu ingat warna ini, dan kalau kalium manganat 7 berasid, kita akan bertukar daripada warna ungu. Okey, sekejap warna ungu ke tak berwarna. Dan ungu ke tak berwarna. Baik, kita teruskan. Sebatian R mengalami tindak balas pempolimeran, okey, untuk menghasilkan sebatian S. So, namakan sebatian S. So, kita lihat kepada soalan balik. Okey, ini adalah sebatian S melalui pempolimeran. So, polimer etena, bila kita sambung banyak-banyak ataupun kita mengalami proses pempolimeran, dia akan jadi etena. Okey, polietena. Kadang-kadang kita boleh tulis sebagai politena. Okey. Baik, lukiskan formula struktur bagi S. So, kita boleh lukis, katakan ini adalah ikatan ganda 2 dan ini adalah monomer dia. Apa yang berlaku adalah kita akan dapati bahawa C tadi ikatan ganda 2 ni akan hilang, ini akan hilang, mereka akan bersambung. So, dia akan sambung ulang banyak kali. So, kita tak perlu lukis dalam bentuk ini, kita lukis secara umum. Kita tak lukis dalam bentuk ini, kita lukis satu molekul daripada sini. Okey, lepas tu kita buat kurungan N, bermakna ulang banyak kali etena ini. Okey, ini yang diterima. Ini adalah penerangan sahaja. Baik, kita lihat kepada soalan seterusnya. Encik Hamid mengalami penyakit stroke, angin amar. Isteri Puan Rokiah memastikan makanan disediakan tidak menjejaskan kesihatan. So, kita ada dua jenis minyak, peratus Y, tepu dia 12, ini 14.4. Tak tepu adalah 88 di sini dan 85.6 di sini. So, minyak masak mana yang lebih sesuai? So, minyak masak mana yang lebih sesuai, kita lihat kepada peratus lemak tepu. So, Z lebih peratus lemak tepu adalah lebih tinggi. Okey, kita pilih Z, lemak tepu lebih tinggi. Okey, bila tepu tinggi bermakna tidak ada ikatan ganda 2 lah. So, kita akan kurang proses pengoksidaan berlaku. Okey, kurang proses pengoksidaan berlaku. So, kita pilih peratus yang tepu yang lebih tinggi. Baik, kita teruskan ke soalan nombor 6. Soalan nombor 6 menunjukkan larutan asid A dan asid B, kepekatan dia sama dan kedua-dua adalah asid monoprotik, tapi A pH dia 1 dan B pH dia 4. Cadangkan nama bagi asid A. So, asid A ni adalah asid kuat. Kita boleh tulis nama, kita tulis keluar asid hidroklorik, asid nitrik boleh. Okey, asid nitrik boleh. Dan untuk B, asid yang lemah, kita panggil dia sebagai asid
Asid organik yang kita tahu biasa kita guna asid etanoik. Baik, kita dikendaki terangkan mengapa mereka mempunyai nilai pH yang sama, berbeza walaupun kita kata kepekatan dia adalah sama. So yang pertama sekali, untuk asid A atau asid kuat ni, asid A atau HCl yang asid kuat ni, dia mengalami pengayonan lengkap. Okay. Bila mengalami pengayonan lengkap, maka dia menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Okey. Untuk asid B ini adalah asid etanoik. Dia mengalami pengayonan separah. Pengayonan separah bermakna dia akan menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Okey. So bila kita kata kepekatan ion hidrogen yang tinggi, maka semakin rendah nilai pH. Okey, pH 1 tu adalah asid yang kuat sebab kepekatan ion hidrogen yang sangat tinggi. Ini kepekatan ion hidrogen yang rendah. Okey. Baik, kita teruskan. So kalau 25 cm padu asid A melengkapkan peneutralan 50 cm natrium hidroksida dengan menggunakan asid A yang dinamakan, tulis persamaan. So kalau kita pilih asid hidroklorik, kita tindak balas dengan natrium hidroksida di sini, maka kita akan dapat garam yang panggil natrium klorida dan air H2O. Baik, kita teruskan ke soalan seterusnya. Raja 5 menunjukkan seorang pelajar atau murid mencampurkan asid sulfurik. Okey, sekarang dia guna asid sulfurik yang kepekatan dia sama dengan asid A dengan larutan natrium hidroksida yang sama dengan atas tadi. So dia hanya perlu tambah 12.5. Tadi kita tambah 25 untuk neutralkan. Sekarang dia hanya perlu tambah 12.5 untuk meneutralkan larutan natrium hidroksida. Adakah murid menambah isi padu yang betul? Kalau betul, kalau setuju, berikan sebab. Memang betul lah. Okay, kita kata ya. Mengapa kepekatan asid sulfurik, kalau kita lihat asid sulfurik adalah asid dui-base. Okay, so kita kata kepekatan, kalau kita nak terangkan, kepekatan ion hidrogen adalah dua kali lebih besar daripada kepekatan ion hidrogen daripada asid hidroklorik atau asid A. Okey, sebab asid sulfurik ni adalah asid, kita panggil asid dui-base. Okey, satu molekul akan menghasilkan dua molekul hidrogen. Baik, kita teruskan ke soalan 7. Raja 6 menunjukkan gambar raja aras tenaga. Seperti ada gambar raja tenaga, ini adalah haba pembakaran untuk metanol. Nyatakan satu maklumat yang boleh diperolehi daripada gambar raja aras tenaga ni. So kita boleh dapat beberapa maklumat. Satu adalah kita boleh baca daripada sini. Kita kata kalau kita bakar 1 mol metanol, dibakar dengan lengkap, okey, ataupun dengan oksigen berlebihan atau oksigen yang mencukupi, maka dia akan hasilkan 728 kilojoule tenaga. Okey, tenaga akan terbebas. Atau paling simple, kalau kita tulis, tengok nampak negatif ni, tindak balas ni adalah tindak balas exothermic. Itu juga boleh dapat daripada gambar raja aras tenaga ni.
Baik, lepas tu kita teruskan kepada soalan B. Dikehendaki kita lukis gambar rajah susunan radas untuk menentukan haba pembakaran ni. So biasanya haba pembakaran kita tak boleh dapat terus, kita dapat daripada indirect. So kita ada satu pelita. Pelita ni kita isikan katakan metanol ini. Okey, metanol ni. Okey, kita alaskan dengan satu kita katakan bongkar kayu dan kita ada sumbu api ni. Okey, api ni membakar dan dia akan kita kata memanaskan kita kata memanaskan ni kaki tungku kaki 3, kita panaskan air satu isi padu air tertentu dan kita ambil isi padu dia. Okey. So kalau boleh eksperimen ni kita kena labelkanlah termometer. Ini adalah kita tak boleh guna bika kaca tapi kita guna bekas yang dibuat daripada kuprum supaya pengaliran haba adalah lebih cepat. Okey, dan kita tak boleh guna kasar dawai di sini. Kita guna kita kata tanpa kasar dawai. Kita ada pengadang angin supaya angin tidak mengganggu keputusan kita. Pembakaran semua haba boleh masuk dengan baik ke dalam air untuk mengukur kenaikan suhu ni. So kita perlu labelkan semua benda atau benda yang kita lukis ni. So haba yang terbebas dalam pembakaran lengkap 1.6 gram metanol digunakan untuk memanaskan 200 cm padu air. Hitungkan haba yang terbebas. So kalau kita lihat kepada gambar rajah aras tenaga, 1 mol metanol membebaskan 728. So kita faham bahawa daripada gambar rajah tenaga, 1 mol metanol yang terbakar dengan lengkap akan membebaskan 728 kJ tenaga. Sekarang kalau kita ada 1.6 gram metanol, kita tukar kepada mol. So metanol CH3OH. So C ni 12, hidrogen ada 4. Kita oksigen 16. So ini adalah 32. So bilangan mol sama dengan 1.6 bagi 32. Kita akan dapat 0.05 mol. Okey. So kita perlu tahu 0.05 mol metanol terbakar dengan lengkap membebaskan X. So daripada sini X kalau kita kira keluar, kita dapati nilai dia adalah 36.4 kJ. Okey, ini adalah haba yang dibebaskan dengan pembakaran 1.6 gram metanol. Hitungkan perubahan suhu. Okey, kalau haba yang dibebaskan digunakan untuk memanaskan, kalau kita baca 200 cm padu air, kita boleh kira dengan formula haba yang dibebaskan sama dengan MC theta. So haba yang dibebaskan adalah 36.4 atau kita tulis dalam bentuk joule daripada kilojoule darab dengan 1000 sama dengan M 200 C 4.2 theta ialah yang kita nak cari. So daripada kalkulator kita akan dapat kenaikan suhu adalah 43.3 darjah Celsius. Okey. Baik. Nilai haba pembakaran metanol daripada eksperimen biasa lebih rendah, lebih rendah. Baik, mengapa lebih rendah? Sebab kita dapati bahawa bila haba yang terbebas daripada pembakaran metanol ni kadang-kadang dia hanya kita kata boleh masuk ke dalam air selepas memanaskan bekas kuprum, ataupun sebahagian dia akan terbebas ke persekitaran. So kita tak akan dapat nilai yang tepat. So cadangkan satu langkah berjaga-jaga yang perlu diambil untuk memperoleh keputusan yang lebih tepat. Satu, kita guna apa? Guna pengadang angin yang seperti yang kita lukis tu. Okey, pengadang angin. Okey, atau kita boleh kata jangan guna kasar dawai. Okey, kalau kita guna kasar dawai tu akan menyerap sebahagian daripada haba yang terhasil itu. Okey, kita teruskan.
So gambar raja ni menunjukkan, atau jadual ni menunjukkan formula molekul dan haba pembakaran propanol dengan butanol. Butanol ni ada 4 karbon, nilai dia lebih besar haba pembakaran. Propanol ada 3 karbon, nilai dia kurang. Berdasarkan jadual di atas, terangkan mengapa terdapat perbezaan nilai haba pembakaran antara propanol dan butanol. So perbezaan pertama adalah bilangan atom karbon. Bilangan atom karbon per molekul. Okey, per molekul butanol kita kata lebih tinggi lah. Okey. So bila bilangan karbon lebih tinggi, kita kata pembakaran dia menghasilkan lebih banyak CO2, karbon dioksida dan air. Okey. So selain daripada itu, bukan saja menghasilkan CO2 dan air yang lebih banyak, dia akan menghasilkan, automatik akan menghasilkan lebih banyak haba. Okey, lebih banyak haba. So yang utama adalah bilangan karbon yang lebih banyak. Bilangan karbon per molekul yang lebih tinggi. So pembakaran yang lebih banyak menghasilkan karbon dioksida dan air, dan lebih banyak haba dibebaskan. Okay, kita pergi ke soalan yang terakhir, soalan 8. Ini menunjukkan eksperimen mengkaji faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas antara zinc dan asid hidroklorik. So eksperimen pertama dan eksperimen kedua beza dia. Eksperimen 1 gunakan kepekatan 0.5 mol dm3. Eksperimen 2 menggunakan 1. So eksperimen 2 tu kepekatan lebih tinggi. So bagaimanakah kadar tindak balas ditentukan dalam eksperimen ni? So kita boleh nampak bahawa kadar ni ditentukan dengan pengukuran isi padu gas hidrogen. So kita boleh tulis, kita tentukan dengan isi padu gas hidrogen terbebas per masa. Okey, kita guna per masa. Baik, isi padu maksimum gas hidrogen terbebas dalam eksperimen 1 ialah V. Ke eksperimen 1 dia guna 50 dengan 0.5 mol dm3. Berapakah isi padu gas hidrogen yang terbebas dalam eksperimen 2? So isi padu gas hidrogen yang terbebas bergantung kepada bilangan mol. So untuk ini kita lihat kepada bilangan mol, kita guna mv per 1000. Kita akan dapati 50 darab 0.5 bagi dengan 1000, kita dapat 0.025. Dan untuk ini, kalau kita kira keluar 25 darab dengan 1 bagi dengan 1000, juga akan dapat 0.025 mol. So kalau bilangan mol mereka sama, apa yang berlaku adalah isi padu adalah sama, iaitu VCm3. So macam mana nak terangkan? Kita kata bilangan mol asid hidroklorik yang kita kira tu adalah sama untuk kedua-dua eksperimen. So kalau bilangan mol sama, maka isi padu yang dihasilkan adalah sama. Okey, kalau kita lihat kepada soalan bahagian 2, eksperimen 1 dah dilakarkan, disuruh kita lakarkan eksperimen 2. Baik, eksperimen 2 kepekatan dia lebih tinggi, makna kadar tindak balas lebih tinggi. Kadar tindak balas tinggi tapi dia menghasilkan isi padu yang sama. So lukisan kita perlu di atas garis ini, tapi sampai ke tahap maksimum yang lebih cepat. Itu adalah untuk eksperimen 2. Baik, berdasarkan Raja 7, eksperimen mana yang mempunyai kadar yang lebih tinggi? So kita tahu kadar yang lebih tinggi adalah eksperimen 2 sebab kepekatan dia adalah lebih tinggi. Okey. Merujuk kepada teori pelanggaran. Okey, kita nak guna teori pelanggaran. Terangkan mengapa kadar tindak balas eksperimen 1 dan 2 berbeza. So faktor yang utama adalah kepekatan lah. Kepekatan asid hidroklorik. Okey, asid hidroklorik di eksperimen 2, untuk eksperimen 2 adalah lebih tinggi. Okey. Bila lebih tinggi, maksud dia kita kata frekuensi pelanggaran, oleh sebab 3 markah kita kena tulis
tiga poin. Frekuensi pelanggaran antara ion yang terlibat adalah ion hidrogen dan atom zinc. Kita lihat kepada eksperimen tu, kita lihat zinc dengan asid hidroklorik. So peringkat atom dengan ion terlibat adalah ion hidrogen dan atom zinc adalah lebih tinggi. Ayat ketiga adalah frekuensi pelanggaran berkesan. Frekuensi pelanggaran berkesan untuk eksperimen 2 adalah lebih tinggi. Untuk 3 markah kita guna teori pelanggaran. So kepekatan asid hidroklorik eksperimen 2 lebih tinggi. Oleh sebab lebih tinggi, maka frekuensi pelanggaran antara ion hidrogen dan atom zinc lebih tinggi, maka frekuensi pelanggaran berkesan untuk eksperimen 2 lebih tinggi. Baik, kita pergi ke soalan seterusnya. So kita ada 3 eksperimen A, B, C. So A ni kalau kita lihat kepekatan dia 1, kepekatan 0.5, kepekatan 0.5. Bermakna 2 ini kita kata kadar dia lebih kurang sama, dan kita lihat kepada bilangan mol. Kalau kita guna mv per 1000, ini 0.025, ini 0.0125, ini adalah 0.05. So ini akan hasilkan gas yang paling banyak. So C akan hasilkan gas yang paling banyak. Dan B akan hasil gas yang paling sedikit. Bilangan B B akan hasil yang paling sedikit. Itu satu kaedah. Dan of course, kalau kita lihat yang 2 ni kadar dia sama, A yang paling curam. Kita nampak A yang paling curam. Baik, kita berhenti di sini.